Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, hari ni cikgu akan ajar kamu geografi bab 5. Jadi minggu ni kelas kita kelas online. Jadi cikgu harap kamu semua stay at home and study. Bukan just stay at home. Okey, baik. Sebelum kita start, cikgu nak kamu sediakan semua bahan-bahan macam kertas untuk tulis nota, pen semualah. Kalau ada buku teks, sediakan sekali. Sebab apa? Bahan-bahan yang cikgu akan bincangkan, akan ajar kamu semua ada dalam buku teks. Jadi lepas habis kelas ni, cikgu akan bagi kamu latihan dalam bentuk soft copy, kamu kena buat lah. Jadi make sure kamu faham, jelas dan tulis nota apa yang cikgu terangkan pada hari ni. Boleh? Okay. Kita akan start. Okay, bab 5. Hidupan liar di Malaysia. Okay, apa maksud hidupan liar? Okay, kita pergi kepada maksud dia. Okay. Hidupan liar ialah spesies haiwan liar atau burung liar sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi, vertebrata atau invertebrata, hidup atau mati, matang atau tidak matang, dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan ataupun tidak. Okey, maksud ni adalah daripada sumber Akta Pemeliharaan Hidupan Liar tahun 2010. Okey, jadi teori maksudnya cikgu nak kamu hafal ataupun cubalah faham. Ada dalam buku teks kamu kena tahu sebab kemungkinan dalam objektif ataupun dalam esei akan keluar. Jadi ini adalah maksud hidupan liar. Okey, kita pergi ke contoh hidupan liar. Okey, saya rasa kamu semua sedia tahulah apa benda hidupan liar. Hidupan liar ni macam hidupan yang susah kita nak jumpa, hidupan yang terancam, hidupan yang kita boleh nampak dekat zoo je ataupun hutan negara. Kalau kita kat depan-depan rumah ke dekat tepi jalan memang tak akan nampak hidupan liar ni. Jadi contoh yang pertama. Apa ni? Ni tapir. Okey, tapir ni kita boleh jumpa mostly dekat Perak, negeri Perak. Jadi dia pun hidupan yang hampir pupus, tak banyak dah bilangan dia kat Malaysia. Okey, seterusnya. Harimau Malaya. Biasa dengar harimau Malaya ni pasukan bola, betul tak? Jadi ini harimau Malaya ni harimau yang ada dekat Malaysia. Okey, dia bukan harimau Sumatera ataupun harimau yang ada dekat luar negara. Ni harimau yang ada dekat Malaysia, kita panggil harimau Malaya, harimau belang lah. Okey, kenapa cikgu tunjuk-tunjuk gambar binatang-binatang ni atau hidupan ni supaya kamu tahu, supaya kamu boleh kenal. Kalau keluar dekat soalan objektif, keluar kat soalan ujian, dia bagi tahu A ni hidupan apa, B hidupan apa, jadi kamu boleh jawab soalan tu sebab kamu dah pernah tengok hidupan ni. Jadi salah satu caranya kamu nak lebih tahu, lebih mendalam tahu tentang hidupan ni, keluar, ajak family pergi ke zoo ke, taman negara yang mana yang dekat. Kalau dekat sini zoo negara lah kan, dia pergi, bawa family, cakap mak nak pergi tengok lah, pergi tengok hidupan liar. Jadi kat zoo ni kamu boleh tengok lah harimau ni, dia dalam bentuk liar lah. Kemudian kamu boleh tengok tapir, tengok gajah dan macam-macam lagi ada hidupan liar dekat kawasan zoo. Okey, kita tengok seterusnya. Kita ada beruang matahari. Okey, nama lain beruang matahari apa? Beruang madu. Sebab apa dia suka madu? Makan madu Jadi kalau tengok dia punya bentuk fizikal dia macam ada rantai, bulu dia warna kuning, oren tu dekat leher dia. Jadi beruang matahari ni kita boleh jumpa kat Malaysia tapi tak banyak lah. Sebab dia terancam. Sebab tu kita klasifikasikan dia sebagai hidupan liar. Okey, seterusnya. Hidupan terancam yang seterusnya, yang famous kat Malaysia ni, penyu. Penyu ni siapa orang Terengganu dia tahulah sebab dia akan selalu jumpa. Mostly dia dekat Terengganu, dekat kawasan Rantau Abang. Jadi cikgu harap kamu tahulah nama-nama hidupan liar ni ada dekat mana, banyak dekat mana. Macam tapir dia dekat Perak kan. Kalau kat penyu ni banyaknya dekat Terengganu, Rantau Abang. Jadi dia pun salah satu hidupan akuatik, hidupan liar yang terancam. Okey, tengok seterusnya. Hidupan akuatik juga, ini dipanggil dugong. Badan dia besar, gemuk macam tu, gempul. Jadi dia pun dah terancam. Tak banyak dah bilangan kat Malaysia, susah nak jumpa. Okey, seterusnya. Okey, badak sumbu Sumatera. Jadi sebenarnya kat Malaysia rasanya dalam 10 tahun sedekat ni ada 2 ekor je. Sekarang dah tinggal seekor. Yang jantan dah mati, yang ni betina. Dia tinggal seekor je. Jadi dia sangat-sangat rare ataupun sangat-sangat susah nak
jumpa. Jadi sekarang kita masih dalam proses nak biarkan dengan badak sumbu Indonesia lah. Jadi kalau kamu nak jumpa, kamu kena pergi zoo. Okey, seronoknya monyet Belanda. Bukan orang Belanda je ada, monyet Belanda pun ada. Jadi monyet Belanda ni muka dia macam orang lah. Jadi badan dia warna perang, merah-merah, hidung besar. Kamu kena kenal lah hidupan liar macam ni. Seterusnya orang utan. Orang utan ni macam orang. Macam orang, dan dia macam banyak dekat Sabah Sarawak kalau dekat Malaysia. Sebab kita bincang kat Malaysia, hidupan dekat Malaysia. Jadi dia sangat dijaga, dipelihara. Sangat rapi dia jaga. Okey, dah habis contoh. Okey, kenapa kita kena tahu pasal hidupan liar? Kenapa? Sebab dia dah tak banyak. Dia dah macam pupus. Kenapa kita tak biar jadi pupus? Jadi sebenarnya benda hidupan liar ni ada kepentingan dekat manusia, dekat alam ni. Jadi kita sebagai manusia, kita kena tahu kepentingan ni. Kita kena ambil tindakan apa yang kita kena buat untuk hidupan liar ni supaya sentiasa terus kekal ataupun terus ada dekat dunia ni, khususnya kat Malaysia lah. Okey, kita teruskan. Keseimbangan ekosistem. Okey, ekosistem apa ekosistem? Ekosistem ni merupakan satu siratan makanan lah. Jadi berantai. Dia satu organisasi yang saling berkait antara satu sama lain. Jadi dia tak boleh hidup kalau salah satu ni tak ada. Jadi dia macam bentuk piramid. Bawah sekali tu pengeluar. Pengeluar ni terdiri daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, contoh macam padi, macam rumput. Jadi ni kategori pengeluar. Dan atas dia pengguna primer. Jadi kenapa dia dekat atas? Sebab dia akan makan pengeluar ni. Contoh pengguna primer kat sini, kita boleh tengok belalang. Jadi belalang dia akan makan padi. Jadi belalang ni adalah pengguna primer. Kemudian lepas pengguna primer, dekat atas dia ada pengguna sekunder. Jadi sekunder ni katak contohnya. Jadi katak akan makan belalang. Kemudian yang atas lagi, yang dekat puncak piramid ni adalah tertia ataupun pemangsa lah. Jadi dalam contoh yang dia bagi adalah ular. Jadi ular akan makan katak, iaitu pengguna sekunder tadi. Jadi dia berkait rapat benda ni. Jadi kalau salah satu tak ada, contoh ular tak ada, jadi katak dia akan berleluasa. Jadi ekosistem dah tak seimbang. Kita kena ada seimbang. Jadi kalau kita dalam konteks hidupan liar, harimau Malaya tu dekat mana? Dia dekat tertia, betul tak? Kalau tapir tu dekat mana? Dia akan dekat sekunder. Sebab yang makan tapir ni adalah binatang-binatang tertia macam harimau dan sebagainya. Jadi salah satu tak ada, dia akan terjejas ekosistem. Jadi pentingnya adanya hidupan liar macam harimau, tapir dan sebagainya. Okey, faham tak ni? Cikgu harap faham. Okey, jangan malas-malas baca buku, kena faham betul-betul geografi ni. Jangan pandang mudah. Tapi the best. Okey, seterusnya ekopelancongan. Okey, kat Malaysia ni ada macam-macam pelancongan, betul tak? Kita ada pelancongan laut, pelancongan pantai, macam-macam shopping mall, semua tu pelancongan. Tapi dekat sini hidupan liar ada berkait dengan ekopelancongan. Apa ekopelancongan? Ekopelancongan ni pelancongan yang berasaskan alam semula jadi. Kalau dekat konteks ni berasaskan hidupan liar. Jadi kalau tengok gambar ni, kat mana ni? Taman Negara Semongoh Sarawak. Jadi dia berfokuskan hidupan apa tu? Fokuskan hidupan ataupun haiwan liar orang utan. Jadi dekat sini orang, dia tarikan dia orang utan, pelancong daripada luar negara atau dalam negara akan datang nak tengok orang utan ni. Dia punya habitat dia, cara hidup dia, makan dia. Jadi pelancong akan datang lah. Dia akan study, dia akan tengok. Dan pada masa yang sama, kita dapat pelihara orang hutan. Orang hutan dapat makan free, dapat hidup senang, dapat beranak semua dan sebagainya. Dengan mudah lah. Dengan ada bantuan-bantuan, kemudahan macam perubatan dan sebagainya. Jadi di pelancongan sama-sama untung lah. Orang hutan untung, kita pun untung. Okey, seterusnya kepentingannya pendidikan. Okey, pendidikan alam sekitar ni banyak. Contoh macam geografi yang kita belajar sekarang ni.
Sekarang cikgu terang kat kamu dengar ni, iaitu salah satu kepentingan pendidikan. Jadi kalau tak ada hidupan liar, kita tak akan membincangkan topik ni, betul tak? Jadi dia penting dia bukan saja dari segi tu, dia juga penting dari segi penyelidikan dan pembangunan. Jadi macam haiwan-haiwan liar, contoh macam harimau, tapir, badak sumbu, kita tak tahu apa dia punya manfaat kepada manusia. Dia ada banyak manfaat. Macam badak sumbu, dia punya tanduk depan tu pun ada manfaat dia dekat manusia dari segi perubatan dan sebagainya. Jadi kita manusia ni kena sentiasa menyelidik, kena sentiasa buat research. Jadi dia untung kat kita. Jadi kita kena jaga dia lah, kita kena pelihara dia, sebab kita akan dapat untung dari segi macam perubatan dan sebagainya lah. Okey. Kemudian apa? Kerjaya dalam bidang profesional. Jadi kalau ada hidupan liar, akan wujud juga kerjaya bidang profesional macam doktor haiwan. Apa lagi? Kita boleh ada businessman yang boleh buka perniagaan kedai haiwan. Dia akan sediakan bahan-bahan makanan haiwan dan sebagainya. Kemudian kita ada juga pembantu perubatan untuk jaga haiwan, klinik haiwan dan macam-macam lagi lah. Setiausaha dalam klinik haiwan tu pun kira kerjaya juga. Jadi dia akan bagi peluang pekerjaan kepada manusia. Jadi penting lah hidupan liar ni. Kemudian apa? Alam sekitar, pelestarian alam sekitar. Jadi apa maksud lestari ni? Lestari ni adalah penjagaan alam sekitar secara berterusan, daripada generasi sekarang hingga generasi masa depan. Jadi kalau pokok ni kita balak tu contoh, kita akan tanam dia balik supaya orang generasi masa depan, anak-anak semua akan merasai apa yang kita rasa, supaya binatang yang ada hari ni akan kekal sampai masa depan, supaya generasi masa depan pun akan dapat tengok harimau, akan dapat tengok orang hutan. Tak adalah diorang cuma tinggal sejarah. Kita tak nak macam tu. Kita nak supaya orang masa depan pun still masih boleh tengok tapir, mesti boleh tengok orang hutan tu macam mana habitat dia semua. Jadi kita kena sentiasa melestarikan alam sekitar. Okey, seterusnya mendapat pengetahuan baru tanpa bantuan negara lain. Okey, nak dapat pengetahuan ni apa maksudnya? Jadi statistik. Kalau kita ada statistik kita sendiri, kita boleh tahu berapa haiwan liar yang tinggal, berapa yang dah mati, berapa yang boleh dibiarkan, berapa yang boleh dibuat kajian. Jadi apabila kita ada data sendiri, kita boleh dapat pengetahuan baru. Kita tak payah minta tolong orang luar. Kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat tempatan sendiri boleh buat benda ni. Jadi dari segi tengok ni, jadi berapa gajah yang tinggal? Seekor. Berapa harimau bintang yang tinggal? 14 tapir. Jadi daripada data-data ni kita boleh buat kesimpulan ataupun kajian bahawa binatang ni boleh kita biarkan lagi, kita boleh pelihara dan pelihara lagi untuk masa depan. Dan apa yang perlu dibuat, apa projek yang perlu dibuat. Jadi itulah kepentingan dia, untuk mendapatkan pengetahuan baru tanpa bantuan orang lain. Kita sendiri sebagai rakyat Malaysia buat. Okey, kemudian yang terakhir, kepentingan dia biodiversity ataupun biodiversity ni maksudnya kepelbagaian hidupan. Jadi dalam satu ekosistem tu kan, tak adalah satu binatang je yang monopoli. Bukanlah satu tumbuhan je macam padi je ada, ataupun hidupan kambing je ada. Jadi dalam satu ekosistem ada harimau, ada orang hutan. Jadi semua ni kepelbagaian. Jadi menarik, dan pada yang sama dia menjadikan ekosistem tu lengkap dan kita sebagai manusia kita boleh kaji lebih lagi lah. Ini penting untuk kita kekalkan biodiversity tu. Okey, faham tak ni? Cikgu harap kamu boleh buat nota lah. Ambil note ulang balik tadi, biodiversity, pengetahuan baru tanpa bantuan negara lain, melestarikan alam sekitar, kerjaya dan penyelidikan. Jadi ingat 5 ni. Okey, seterusnya, kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Okey, jadi manusia, kegiatan manusia, maksud kegiatan manusia ni tindakan kita sendiri lah, manusia, apa yang kita buat. Dan secara langsung atau tidak langsung, sengaja ataupun tak, dia mengancam hidupan liar dekat Malaysia ni. Jadi cikgu nak terangkan ni, cikgu nak highlight 5 benda utama yang manusia buat yang mengancam hidupan liar.
Okey, kita tengok yang pertama. Okey, aktiviti pertama yang paling orang tahu, yang sedia umum, pembalakan. Jadi pembalakan ni berlaku dekat mana? Berlaku dekat hutan. Dekat hutan apa? Hutan yang besar-besar lah. Contoh macam hutan dekat Malaysia ni, hutan Pahang. Jadi dia berlaku secara skala yang besar. Jadi dia luas. Dia banyak, dia bukan dia macam kita tebang pokok depan rumah satu dua. Dia bila datang dia akan sapu, dia akan balak sampai beribu-ribu. Dan mungkin mencecah berjuta-juta pokok. Dia pokok apa dia nak? Pokok cengal, jati, meranti. Pokok-pokok ni kat hutan je lah jumpa. Sebab tu kita tebang pokok. Nak dapatkan kayu. Kayu ni untuk apa? Kita nak buat perabot, buat rumah. Even peralatan-peralatan apa macam, yalah, dekat rumah, meja makan, kerusi, dekat sekolah semua tu pakai kayu. Jadi sangat penting lah untuk Malaysia, untuk manusia. Jadi secara tak sengaja, sebab tu saya cakap secara tak sengaja ataupun sengaja, kita telah mengancam kehidupan liar. Kehidupan liar duduk dekat mana? Dekat hutan habitat dia. Bila kita dah kacau, kita dah tebang pokok ni semua, kita dah kacau tempat dia. Keseimbangan ekosistem tu dah terjejas. Bila dah berlaku pembalakan, pencemaran pun berlaku. Contoh kat tanah, jadi kat air pun dah berlaku pencemaran. Kehidupan akuatik semua mati. Berlaku pencemaran udara juga. Jadi efek kat kehidupan liar. Okey, seterusnya pengkuarian. Apa pengkuarian ni? Macam mana kita dapatkan batu? Nak buat rumah ni pakai batu kan? Kita nak buat rumah pakai batu. Kita nak buat bangunan semua pakai batu. Jadi cara nak buat batu ni, kita kena meletupkan gunung nak dapatkan batu. Jadi tu dah dipanggil kan kuari, pengkuarian. Jadi bom meletup ni, kuat tak bom ni bunyi dia? Kuat Jadi pencemaran bunyi. Sekali bom letup, binatang semua lari tau. Jadi bila binatang semua lari, dia akan tinggalkan habitat dia. Jadi semua jadi panik binatang ni. Jadi dia tak ada tempat tinggal. Dan tempat tinggal dia tadi pun dah diletupkan. Jadi itu yang secara sengaja tak sengaja yang kita manusia ni, sebab kita nakkan keuntungan, kita nak bahan-bahan barang tu, kita telah menjejaskan diorang punya kehidupan liar. Jadi kehidupan contoh yang selalu kat gunung, harimau lah. Dia terpaksa lari ke tempat baru. Tempat baru dia tak tahu. Dan kadang kita boleh tengok video dekat YouTube ke, ada sampai harimau masuk ke kampung. Hari tu rasa dekat Terengganu, harimau masuk kampung. Kita tak boleh salahkan dia. Kita salahkan diri kita sebab kita dah jejaskan kehidupan dia. Dekat habitat dia sendiri, dekat hutan tu kita dah hancurkan. Okey, kemudian pembinaan empangan. Empangan ni apa? Tempat takung air lah. Tempat takung air bukan kuantiti sikit tapi kuantiti besar. Sebab dia nak dia nak bekalkan air dekat satu kampung macam tu, ataupun satu bandar. Jadi kena ada empangan yang sangat besar. Empangan ni dia nak buat dia bukan senang. Dia akan ambil satu skala yang sangat besar lah, luas, kawasan yang sangat luas. Jadi nak buat tu, kita kena tebang semua pokok dia, kita kena gali dan buat satu tasik yang besar, empangan. Jadi dalam proses buat benda tu, kita akan hancurkan habitat kehidupan liar. Kemudian kita akan berlakunya pencemaran. Sama juga konsep macam pembalakan dan pengkuarian tu. Habis semua keseimbangan ekosistem terjejas. Kemudian pertanian. Lagi sekali pertanian. Lagi sekali dia sama juga konsep, lebih kurang. Keseimbangan ekosistem terjejas. Habitat terancam. Sebab contoh dalam gambar ni, padi. Tanam padi bukannya 1-2 hektar, besar hektar, berekar-ekar. Jadi bila dah nak buat padi ni, kita kena tebang semua pokok yang ada kat situ, belakang rumah, kampung tu semua. Jadi haiwan dah tak ada tempat tinggal. Sama je konsep dia. Okey. Pengangkutan dan perhubungan. Okey, kat sini saya bagi contoh perhubungan. Lebuh Raya lah, Lebuh Raya Plus dari utara selatan, Lebuh Raya utara selatan Plus. Jadi jalan ni panjang, betul tak? Dalam 500-600 km daripada selatan ke utara. Jadi sepanjang perjalanan jalan yang kita buat tu, kita telah merempuh banyak hutan, banyak gunung. Jadi semua gunung tu telah ditarah, telah diletup supaya jalan ni dapat dibuat. Jadi apa yang jadi berlaku kalau benda tu jadi?
Kehidupan liar punya habitat pun terancam. Kawasan-kawasan tu kita dah tebang, kita dah pecahkan, kita dah langgar semua. Untuk kebaikan kita, sebab kita boleh lah balik kampung kan, lalu highway cepat sikit. Tapi yang mana masa yang sama dia memburukkan habitat hidupan liar tu sendiri. Sebab tu secara langsung atau tidak langsung mengancam kehidupan mereka, kehidupan liar. Okey. Tengok balik pengangkutan dan perhubungan, pertanian, empangan, pengkuarian dan pembalakan. Ingat 5 aktiviti yang mengancam kehidupan liar ni. Sebab dalam soalan exam memang selalunya akan masuk. Dia akan bagi contoh ataupun bahkan kalau objektif dia akan bagi A, pengkuarian, pembalakan, perkhidmatan dengan perhubungan. Yang mana tidak mengancam. Jadi perkhidmatan tak mengancam. Yang mengancam yang 5 ni. Ini kena faham dan kena ingat dalam kepala. Okey, last sekali. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Jadi usaha ni macam cara kita manusia, langkah macam mana nak buat pulihkan diorang, pelihara diorang. Jadi itulah maksud dia, usaha. Jadi kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu dapat ingat 5 ke pun dah cantik. Dapat ingat semua lagi bagus. Okey, pertama apa? Undang-undang. Undang-undang contoh macam Akta Kualiti Alam Sekitar. Jadi penguasaan undang-undang tu perlu. Kita kena kuasakan undang-undang. Kalau berlakunya orang cuba seruduk hidupan liar, orang cuba bunuh hidupan liar untuk kepentingan keuntungan, jadi kena ada tindakan. Kita kena denda dia, kita kena bagi dia penalti atau sebagainya, kena tangkap dia. Jadi itulah gunanya undang-undang. Kemudian kita ada kempen kesedaran. Contoh kempen Save the Day ataupun Hari Hijau, Selamatkan Penyu, ataupun Hari Tenggiling Sedunia. Jadi itu contoh-contoh kempen. Dan kempen ni, medium ni kita boleh guna media sosial, macam Facebook, Instagram, TV, radio. Sebab tu kadang kita boleh tengok dekat TV, ada iklan Hari Hijau, tanam pokok, lepas dah tebang pokok, tanam balik pokok tu. Tu contoh lah kempen sedaran yang boleh kita buat. Selain daripada just bagi talk, kalau kat sekolah ada talk kan, bagi talk, bagi apa, cikgu bagi penerangan, panggil semua kat berhimpun bagi penerangan. Selain daripada tu kita boleh buat dan menerusi media sosial. Okay, kemudian pusat konservasi dan taman negara. Pusat konservasi ni maksud pusat pemeliharaan lah. Kemudian taman negara. Taman negara contoh macam zoo, Taman Indah Rompin. Jadi kita tangkap hidupan liar ni, kemudian kita letak dekat satu kawasan yang selamat untuk diorang hidup secara liar. Jadi contoh macam Taman Negara Indah Rompin. Jadi kat situ ada badak sumbu yang seekor tu yang tinggal. Kemudian ada juga harimau dekat situ. Jadi dia biarkan bebas hidup liar tapi kita pantau. Kita pantau. Jadi pentingnya ada pusat konservasi ni supaya diorang dapat hidup secara liar, secara normal dan dapat membiak secara normal. Dapat balik, pulihkan balik diorang punya spesies yang terancam tu. Kemudian kita ada penyelidikan dan pembangunan R&D. Jadi usaha penyelidikan dan R&D ni kita buat supaya kita dapat biarkan lagi spesies yang terancam. Contohnya macam badak sumbu tu dah terancam kan. Jadi kita buat kajian macam mana kita nak pulihkan dia, macam mana kita nak pelihara dia. Jadi Malaysia dapat satu langkah, dia boleh dikacukkan dengan badak sumbu luar. Jadi kita gunakan langkah-langkah tu. Itulah guna R&D. Kemudian kita tengok macam binatang harimau semua tu, macam mana diorang makan apa yang diperlukan untuk diorang survive supaya sentiasa hidup dan dapat membiak secara normal. Itu yang gunanya R&D. Kita kaji. Kemudian seterusnya penilaian impak alam sekitar, EIA, Environment Impact Assessment. Jadi benda ni penting, penilaian ni. Sebelum buat projek pertanian, kan kita ada 5 kegiatan yang mengancam kan. Pertama pembalakan, pengkuarian, pertanian, perhubungan, satu lagi apa? Yang 5 tu lah yang tadi cikgu terang tadi. Jadi sebelum buat salah satu projek ni, satu lagi empangan.
kita kena buat assessment, penilaian. Kita kena tahu apa dia punya cara diorang nak buat projek tu. Sama ada diorang tebang pokok tak tanam balik ke, diorang ada pindahkan haiwan tu ke tidak. Itu ini adalah penilaian yang kita kena buat. Kalau diorang tak mematuhi penilaian, maksudnya tak boleh projek tu dijalankan. Itu gunanya ada penilaian impak alam sekitar. Maksudnya dia pastikan tak ada efek, tak ada impak dekat alam sekitar kalau buat projek tu lah. Okey, yang seterusnya, pendidikan alam sekitar. Macam sekarang, geografi. Ini adalah salah satu contoh pendidikan alam sekitar lah. Cikgu ajar kamu dan kamu mendengar. Dan kamu dapat tahu apa maksud alam sekitar, apa, dan kamu aware lah tentang alam sekitar. Contoh selain daripada geografi, kalau kamu dah masuk U, kamu akan belajar tentang tanah, pasal sains. Sains pun sama alam sekitar juga, pendidikan alam sekitar. Okey, yang terakhir, pewartaan hutan simpan. Okey, jadi kat Malaysia ni banyak hutan simpan. Kalau kamu baca kat buku teks tu, ada contoh-contoh yang diberikan. Jadi nanti soalan cikgu akan bagi juga tentang hutan simpan apa, hutan simpan apa. Jadi cikgu nak kamu faham dan kalau boleh hafal nama-nama hutan simpan ni. Jadi apa maksud pewartaan tu juga? Pewartaan tu adalah apabila ada hutan tu, kerajaan akan wartakan atau keluarkan satu pengumuman bahawa hutan ni adalah hutan simpan. Jadi tak boleh masuk. Kalau hutan dah diwartakan, orang masuk boleh kena tembak ataupun kena denda ataupun boleh didakwa lah kat mahkamah. Jadi tak sewenang-wenangnya akan masuk. Jadi hutan simpan ni kita akan biarkan binatang-binatang liar, haiwan liar hidup secara aman lah. Jadi hutan simpan ni besar lah, hutan kan besar. Okey, jadi cikgu harap kamu faham ni bab 5. Bab 5 harap cikgu dapat cover hari ni. Lepas ni cikgu akan bagi kamu latihan dalam bentuk soft copy. Cuba buat dan pastikan kamu faham. Bukan jangan tiru je dekat buku teks. Pastikan faham. Duduk rumah tu, kalau boleh try buat sendiri dulu. Lepas apa yang cikgu dah terangkan tu, cikgu rasa kamu boleh dah dapat sedikit input. Kemudian lepas dah buat tu, tengok balik nota-nota buku teks kat rumah. PT3 tak lama dah. Sebab tu cikgu sendiri, pusat tuition sendiri ambil inisiatif untuk ajar kamu secara online macam ni. Okey, jadi stay at home. Cikgu harap kamu buat latihan elok-elok lepas ni. Okey, jumpa lagi.